seluruh pegawai pegawai kedutaan dan hadirin dan hadirat muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada pagi ini dalam liqa yang seterusnya pada liqa bacaan kitab Penawar Bagi Hati yang dihimpun dan disusun oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia Al-Madaini radhiyallahu anhu. Kita dah masuk kepada kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, artinya jantung. Dan kita masuk pada muka surat yang ke-22 dalam kitab dan yang keempat. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Dan yang keempat, bahawasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat pujian seperti iman dan ma'rifah dan tawakkal dan ridha dan pengetahuan. Jadi dan di situ yang tadi kepujian tu, kata jantung ini tempat taruh kepada sifat kepujian. Jadi antara sifat kepujian itu seperti iman, ma'rifah, tawakal dan ridha dan pengetahuan. Maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini bahawa dipelihara akan dia daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru, iaitu syaitan. Jadi ini antara sifat yang ada di dalam jantung, qalbun sawmubari yang kita sebutkan, yang disebutkan oleh para ulama tasawuf di dalam kitab-kitab tasawuf. Yang kelima, jadi ini antara kelebihan jantung, tempat disimpan ilmu pengetahuan. Dan kemudian yang seterusnya, yang kelima, bahawasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Jadi ini istilah istilah bagi khatir ataupun lintasan yang dipancarkan daripada Allah Ta'ala yang dengan tujuan yang baik ataupun dengan jalan yang baik, maka itu dipanggil ilham. Manakala khatir yang tidak baik, khatirus syar, itu dipanggil waswas. Daripada syaitan dipanggil waswas. Sebab tu Syekh sebutkan di sini khatir, dia kata tempat ilham daripada malaikat. Ilham disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau, iaitu Ihya Ulumuddin, dan disyarahkan khas tentang ilham. Dan disebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ada khatir yang khatir malaki dan khatir syaitani. Sebab tu kata Al-Imam Al-Ghazali, fasabab khatir da'i ila al-khair yusamma malakan. Sebab khatir yang menunjuk kepada yang baik itu dipanggil khatir malaki. Maksudnya ilham yang dibawa melalui tarik jalan malaikat. Wa sababul khatir da'i ila syarr yusamma syaitanan. Manakala khatir ataupun lintasan yang mana menunjuk kepada keburukan itu dipanggil khatir syaitani. Boleh. Dan ditambah lagi, wal lutfu alladhi bihi yatahayya'ul qalbu liqabuli ilhamil khair. Maksudnya ada kelembutan dalam hati kita ni untuk terima kebaikan tersebut. Maka itu dipanggil taufik. Itu taufik. Yang mana hati pula jadi rasa cenderung untuk terima benda yang tak baik. Khatir syaitan tadi kita terima. Perasaan terima tadi itu dipanggil ighwa wa qidlan. Itu istilah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya. Kalau kita nak tengok dengan lebih lanjut perbahasan tentang qalb dan asrar, boleh buka dalam Ihya. Ini kalau Tabaq ya Darul Minhaj jilid yang kelima, dalam Ruh' Muhlikat qism al-awwal. Jadi cerita berkenaan dengan qalb dan sangat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sangat menarik dan bahas semua Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam bicara tentang qalb. Memang betul Imam Al-Ghazali adalah tabibul qalb,
Dia adalah doktor kepada hati. Jadi kena buka para penuntut ilmu sepatutnya untuk mereka tengok dan perhati kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kata ulama-ulama di Yaman, dijadikan Ihya ni sebagai bacaan bulanan. Sebulan sekali khatam. Ada di antara ulama yang macam Ihya sebulan sekali khatam. Ihya 10 jilid kalau tobat yang baru ni. Cetakan baru ni ada 10 jilid. Sebulan sekali khatam. Macam baca Quran. Jadi dah Quran khatam juga. Ihya pun khatam. Ihya semua kan. Memang hidup semua dah mereka. Dan apa ni, kalau di Indonesia, saya ke Pasuruan, mereka khatam setahun sekali. Setahun sekali akan khatam Ihya Ulumuddin. Kalau di Pasuruan, di pondok pesantren Sunniyah Salafiyah pimpinan Habib Taufik As-Saqqaf. Habib Taufik khususnya dia orang akan khatam pada majlis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Syekh Haul Habib Abdul Qadir As-Saqqaf, ayah kepada Habib Taufik As-Saqqaf. Dia akan khatam pada waktu tersebut. Ramailah masyayikh datang, para habaib, ulama-ulama datang untuk baca khatam kitab tersebut. Antaranya Habib Husain. Habib Husain pun datang juga pada waktu itu. Habib Husain ni anak murid kepada Habib Abu Bakar As-Saqqaf. Habib Abu Bakar As-Saqqaf ni digelar kutub Jawa dia. Dia tidak keluar daripada tempat suluk dia selama 15 tahun. 15 tahun tak keluar daripada tempat suluk. Dia dapat isyarat daripada Nabi SAW untuk keluar. Dan ulama-ulama mari jumpa dia pada waktu tersebut, minta dia keluar daripada tempat suluk. Habib kena keluar daripada tempat suluk. Kalau tak keluar, bala akan turun di Jawa. Kalau lepas tu baru dia keluar 15 tahun. Bila saya ke rumah tu, ke rumah Habib Abu Bakar As-Saqqaf di Gresik, dekat dengan makam Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Saya ke rumah beliau, kebetulan waktu tu ada Munsid Hadrami, Habib Alwi, kalau tak silap saya, dia pun ada datang sekali daripada Hadramaut. Dia imam Masjid Ba'alawi di Hadramaut. Saya pun hadir sekali dengan Ustaz ini. Dan sampai di sana, alhamdulillah Allah Ta'ala beri pulang pakai jubah Habib Abu Bakar As-Saqqaf. Boleh pakai lah jubah Habib Abu Bakar As-Saqqaf, pegang ni kain murdah dia warna hijau. Dan bilik tu penuh dengan hifdzat barakat bilik tersebut. Sebab di bilik tersebut dibacakan Ihya Ulumuddin, dikhatamkan oleh Syekh Habib Abu Bakar As-Saqqaf sebanyak lebih kurang 20 kali. Khatam Ihya dalam bilik tersebut dengan bacaan dia. Dan terus sampai sekarang diteruskan. Rumah tak besar pun, bilik kecil. Tapi kalau kata masa majlis bacaan Ihya diteruskan oleh murid beliau Habib Husain, penuh sampai ke jalan orang. Kenapa tak tukar tempat pergi ke masjid besar? Dia kata sebab berkat tempat tu. Ambil berkat tempat jadi tak tukar tempat. Walaupun orang akan melimpah ke jalan. Dengar tak dengar, mari pakat mari tu jalan. Kalau kata orang pergi. Ini kata Allah SWT, ini majlis semuanya. Tapi orang tuduh habaib ni tak mengaji, habaib ni panggil Allah SWT Muhammad Syekh Qasidah saja. Orang tak pergi ke Indonesia. Dia tengok di Indonesia macam mana dakwah yang mereka bawa. Dengan ilmu mereka, dengan hubungan mereka dengan Allah Ta'ala, hubungan mereka dengan masyarakat macam mana. Nampak? Ini orang panggil Allah SWT, dia tak tahu, kemudian dia celah sebelum dia kenal orang tersebut. Nampak kan? Dan habaib ni mereka tak ambil cakna apa, mereka nak kata apa kata. Tapi buat macam ini kitab Ihya. Jadi kena buka. Kita di Mesir ni kurang sikit bacaan Ihya ni dengan bacaan. Kalau dah baca saja pun, Syekh baca, kita dengar. Baca, khatam. Lepas tu tahun depan, baca lagi, khatam. Kalau duduk 4 tahun jadi 4 kali khatam. Takkan tak dengar, takkan tak faham langsung kot sikit. Maksudnya dengan ulangan tersebut, kadang-kadang boleh pasok juga ilmu dalam otak kita. Sebab tu insyaAllah Ruh Jawi duduk cadang nak baca kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi akan dibaca dengan bacaan sahaja, bukan dengan syarahan, bacaan. Termasuk tahqiq sikit lah. Ustaz Hairul Nizam akan baca, saya juga akan baca sikit. Sebab yang sanad sambung dengan Syekh Idris Marbawi. Kalau yang sanad sambung terus Ustaz Hairul ambil dengan Syekh Khalid. Ini menantu anak murid kepada Syekh Idris Marbawi. Syekh Idris Marbawi pernah bagi kitab dekat dia.
kata ambillah kitab ni balik baca. Kitab Syekh Idris Marbawi sendiri, kitab Bahrul Mazi, dipanggil dalam tarik munawalah dipanggil. Munawalah. Dia bagi, kemudian suruh balik mengajar. Tu bagi kitab. Kemudian saya ambil dengan dia dan ambil untuk saya sekali. Jadi saya dapat juga ijazah. Tapi mula ni tarik istida'ah. Istida'ah maksudnya dengan jalan. Tapi sambung terus lah. Saya pun ambil dengan dia juga, cuma saya tak jumpa dia lagi. Itu pun termasuk tarik sanad ijazah juga. Dia ada sanad kami dorang lah. Dorang yang ada sanad Bahrul Mazi yang sambung dengan Syekh Khalid. Syekh Khalid sambung dengan Syekh Idris Marbawi. Syekh Khalid pun dah tua dah sekarang. Dua tak kati dah. Di Kuala Kangsar. Rumah di Kuala Kangsar. Tujuan bacaan Bahrul Mazi itu kita cadang nak baca untuk kita nak keluarkan bahasa-bahasa yang susah dalam Bahrul Mazi. Sebab ada bahasa yang tak ada dalam Kamus Dewan. Dia bahasa Lubuk Mubak. Lubuk Mubak kat Kuala Kangsar. Ustaz Airul kata dia tanya dekat opah dia pun, opah zaujah dia, orang Lubuk Mubak, ada beberapa perkataan yang ditanya pun mereka pun nak kena fikir dulu. Dulu kecil-kecil pernah dengar. Umur mereka pun dah 80, 70 dah tadi. Mati generasi ni, habis terus bahasa Minangkabau dah, Lubuk Mubak. Bahasa tu akan terkelak. Jadi kita cadang nak buat keluar kamus Bahrul Mazi. Kalau baca 23 jilid tu habis, 22 jilid. 23 jilid Syekh Idris tak sempat. Jilid 23 tak ada. Syekh Idris Marbawi sebut pada jilid 22 akan bersambung jilid 23. 23 tak ada. Nampak? Jadi jilid 20 sampai jilid 22 tu kalau lah boleh baca habis, baca saja. Dan kemudian keluarkan istilah-istilah yang ni, itu pun kira khidmat jugalah untuk kitab Bahrul Mazi. Kurang-kurangnya bantulah kepada ustaz-ustaz yang nak balik baca Bahrul Mazi. Sampai tang bahasa tu dia tak buatlah reka sendiri ya. Sampai baca ayat tu tarik 4 kali, lepas tu sambung. Tak tahu nak terang apa dia maksud dia. Canggih. Dah bahasa dia canggih. Canggih apa dia, saya tak ingat. Cuma bahasa dia canggih. Bahasa lama. Apa dia canggih? Yang dihina. Yang dihina. Yang dihina. Tapi canggih pun. Jenuh cari. Semua canggih tu. Kau nanti canggih ni. Macam-macam bahasa dia yang pelik-pelik yang kita nak kena kumpul balik untuk buat bagus. Moga tu antara khidmat lah untuk Bahrul Mazi. Untuk Bahrul Mazi. Habib Abu Bakar Sagaf ni ingat. Habib Abu Bakar Sagaf saya tak ingat dia bagi, tapi yang dekat ada lagi gambar dia pun ada dalam. Maksudnya dia masih lagi terakhir. Saya lawatlah maqam dia di Gresik tu. Di Gresik dekat Masjid Agung Gresik. Habib Abu Bakar Sagaf. 3 ni lah buat lawatan ke Maqam Wali Songo. Antara tempat yang singgah Habib Abu Bakar Sagaf. Dia digelar kutub Jawa dia. Kutub Jawa. Kutub kepada ulama-ulama Jawa. Dia kibar ya. Baik. Okey, terus kita baca. Yang kelima, bahawasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat dan tempat waswas bagi syaitan. Dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Maka akal itu menyeru ia kepada kebajikan dan hawa nafsu menyeru ia kepada kejahatan. Maka sayugia bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Tambahan lagi bahawasanya kesalahan jantung itu lebih besar. Jantung ni adalah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab tu para ulama lebih menyibukkan diri mereka dengan membersihkan jantung, iaitu qalb. Disibukkan dengan perkara tersebut dibandingkan dengan perkara lain. Karena apa? Karena kalau rosak bahagian yang paling besar ni, maka rosak terus semua anggota yang lain. Dan segala amalan kita akan rosak disebabkan kerana rosaknya jantung. Sebab apa? Sebab tadi disebut dah oleh Syekh, jantung tempat tumpuan semua perkara. Ilmu, pengetahuan, redha, tawakal, nafsu, akal, semua di situ. Sebab tu bila disebut oleh Allah lahum qulubun la yaqiluna biha, maksudnya jantung tempat tumpuan akal. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah banyak sebut di dalam kitab Ihya berkenaan dengan ayat-ayat Quran yang berkait dengan jantung. Nampaklah? Yang berkait dengan jantung. Baik.
Kemudian dia kata kalau kata kesalahan yang dilakukan oleh jantung itu lebih besar, sekurang-kurangnya keras, ia tiada menerima pengajaran. Hak ni yang paling kurang. Apa penyakit ataupun bala yang akan dikenakan kepada jantung? Yang paling sikit, yang paling rendah sekali daripada kerah hati. Orang Melayu kata kerah hati lah. Dalam bahasa kitab ni kerah jantung. Maksudnya tak boleh terima pengetahuan, tak boleh terima pengajaran. Dalam Quran Allah Ta'ala kata tentang orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, orang yang beriman ni adalah orang yang fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maksudnya orang yang beriman ni adalah orang yang hatinya, jantungnya tadi ni salim, jantungnya jantung yang bersih. Maksudnya boleh khabil untuk menerima al-ilm dan ta'allum, pengajaran orang boleh masuk dalam jantung dia, boleh terima lagi nasihat orang. Paling kurang hati kita ni nampak dah buruk dah, bila jantung tadi ditabak oleh Allah Ta'ala ataupun dicap oleh Allah Ta'ala tidak mau terima pengajaran. Hak ni yang paling kurang. Dan kesudahannya kufur. Dia mula dengan tak boleh terima pengajaran, dan akhirnya yang paling tinggi sekali daripada kufur kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Tiadakah engkau dengar akan firman Allah Ta'ala? Cuba tengok, syekh kita dia ambil daripada istinbat ayat ni, dia ambil dan kita boleh keluarkan daripada ayat ni, menunjukkan kata yang paling rendah bagi hati adalah aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nampak? Mula dia dengan aba dulu, mula dia dengan tolak dulu, tidak mau terima, kemudian akhirnya jadi apa? Kafir. Daripada ni nak beritahu kepada kita, kenapa orang ni boleh jadi kufur? Kerana ada sifat inat pada permulaan. Itu yang permulaan sekali. Dia tidak mau terima kebenaran tersebut, maka disebabkan tu dia kufur. Makan. Makan apa saja keadaan kita sekalipun. Gitu. Sebab tu perbuatan ataupun bicara tentang jantung ni perkara yang sangat berat dan besar. Baik. Tiadakah engkau dengar akan firman Allah Ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin? Artinya engkau enggan oleh iblis daripada sujud kepada Adam alaihissalam dan membesarkan diri ia, dan jadilah ia daripada sekalian yang kafir. Maka adalah takabbur itu di dalam jantungnya, maka menyebabkan ia akan tertegah daripada sujud dan akan kufur dengan Tuhannya, wal-iyazubillah. Nampak tak? Dia ada ilmu. Syaitan, iblis adalah makhluk yang berilmu. Malah dia lebih berilmu daripada kita lagi. Nampak? Dan ilmu dia tadi tidak menyelamatkan dia kalau kata dia tidak merendahkan hatinya kepada Allah Ta'ala dan perintah Allah Ta'ala. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya dibahagikan kepada ilmu berkenaan dengan ilmu akliyah dengan ilmu syar'iyah. Dibahagikan dua ilmu. Apa ilmu akal dan apa ilmu syara'. Dan ada orang yang berpada dengan ilmu akal semata-mata, dia tidak mau kepada ilmu syara'. Maka orang ni seolah-olah dia nak makan tapi tidak ada ubat. Faham? Dia nak makan tapi ubat tak ada. Maka akhir rosak badan dia. Kata Imam Ghazali, ilmu akliyah ni adalah seumpama makanan. Benda tu memang dah ada dalam jiwa orang tersebut. Cuma bila ilmu tu akan keluar, bila sampai kepada waktu dia boleh untuk dapatkan ilmu tersebut. Nampak? Sebab kita semua waktu ketika sebelum mumayyiz, kita maksudnya dah bersedia untuk mendapatkan ilmu bil quwwah, kata ulama falsafah. Kalau ulama dalam ilmu tauhid kata ni dah dapat ilmu dengan bil quwwah. Untuk dapat ilmu tu dah ada dah. Bil fi'li bila mana kita nanti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dah mumayyiz, dah boleh untuk terima ilmu, waktu tersebut baru kita dapatkan ilmu bil fi'li. Bil fi'li dengan bil quwwah berbeza dia. Contoh dia macam ni lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau bahasanya kita nak buat contoh jangan bil quwwah dengan bil fi'li. Contohnya orang yang melihat. Waktu ketika dia melihat terus pada waktu tersebut, dia nampak sungguh benda tu, maka tu dia panggil bil fi'li. Tengok sungguh pada waktu tersebut. Manakala bil quwwah waktu dia tidak, dia pejam mata, dia ni boleh melihat tak, kita kata dia tidak. Dia boleh melihat bil quwwah. Maksudnya kalau kata dari segi kedudukan dia ni orang yang basir, orang yang boleh mendengar, boleh melihat. Kalau dibuka mata dia, maka dia akan nampak.
Maksudnya waktu dia tidur tadi, kebolehan untuk melihat ada tak bagi dia? Ada. Walaupun dia tidur, maka dia dipanggil apa dia? Dipanggil basirun bil quwwah. Bil quwwah. Baik. Jadi orang yang mana dia hanya berpada dengan ilmu akal, tapi tidak mau kepada ilmu syarak. Ini macam orang yang kata Imam Ghazali hanya perlu kepada makan, jadi tidak mau ubat. Ilmu syarak ni yang hebat sebagai ubat. Dia akan ubat balik badan kita. Dia akan ubat balik penyakit yang kalau kata dengan sebab makan yang banyak pun jadi penyakit. Maksudnya akalnya sampai melebih-lebih pula dah. Ada orang sebab dipanggil zakat mufrid. Zakat mufrid ni pun antara bahaya kan. Terlalu cerdik kan. Kita faham kita sebut. Atau ulama sebut Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Kenapa dia jadi irwaq, dia jadi lari jalannya pada ketika pada zaman tu, ulama-ulama semua pakai rab dia. Kerana zakat mufrid ni, dia orang cerdik sangat dia pun bimbang tak? Sebab dia terlalu cerdik. Terlalu cerdik lah kali dia dahulukan akal dia daripada ilmu ni. Lepas tu sebagai ulama dia gunakan bahasa, ada di kalangan para ulama ni yang ilmunya lebih daripada akalnya lebih daripada ilmu ni. Maka tak balance. Bila tak balance, rosak dia. Bala baca Ihya baru faham kenapa bila akal lebih daripada ilmu ni jadi masalah. Buka tambah qalb. Tambah qalb dan bahagikan Imam Ghazali bahagi tentang ilmu akal dan ilmu syarak. Masya-Allah, Imam Ghazali radhiyallahu anhu, Allahu akbar. Tak tahu lah. Saya baru tadi duk tengok-tengok, baca tengok-tengok tu, masya-Allah. Sampai macam ni dia boleh bahagi ni. Maksudnya dia dah masuk ke dalam bahagian ni dengan tajribah dia sendiri. Dan Imam Ghazali rahimahullah, dia kata dia menulis Ihya ni selepas mana dia keluar daripada Nizamiyah, Madrasah Nizamiyah, tempat dia mengajar. Yang hadir dalam majlis dia 400 orang sekali majlis. 400 orang tu bukan murid, 400 orang tu tok guru semua. Itu dah sampai peringkat alim ulama dah. Maksudnya kalau alim ulama zaman tu maksudnya memang nama yang memang ulama betul kan? Bukan cara-cara lelaki-lelaki orang bubuh ni kan? Bukan orang yang lebih bubuh nama ulama. Ini memang dia sungguh ulama. Tak. Jadi duduk dalam majlis dan dia jadi mudir, dia jadi pengetua di Madrasah Nizamiyah. Dan kemudian dia rasa jiwa dia tidak tenang pada waktu tersebut, keluar dia daripada Madrasah Nizamiyah dan dia pergi berkelana jalan, pergi ke satu tempat. Kalau orang kenal, dia keluar pada tempat tersebut. Orang kenal dia aja, kalau dia duduk tempat tu, dia orang kenal dia, ni Imam Ghazali, dia akan keluar pada tempat tersebut, pindah ke tempat lain. Sampailah dia di Masjid Dimashq, di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Masjid Umawi. Dan ada tempat zawiyah, tempat Imam Ghazali duduk tu, dan di situ dia tulis Ihya Ulumuddin. Jadi tulis tu dengan tajribah dia, dengan dia punya pengalaman hati dia, dan keluar kitab yang sangat berharga. Faham? Sebab tu kata ulama, orang yang tolak Ihya ni tahu dah kata dalam hati dia tidak ada Ihya, tidak ada kehidupan dalam hati. Boleh? Baik. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi bila baca Ihya, Imam Nawawi kata apa? Kalaulah, ini bahasa mubalaghah daripada Imam Nawawi, pujian terhadap Ihya. Kalaulah ada bacaan lain yang boleh dibaca selain daripada Al-Quran di dalam solat, maka aku katakan Ihya yang boleh dibaca dalam solat. Bukan Imam Nawawi nak kata lagi, kalau orang tak erti balaghah ni, dia kata apa? Tengok, Ihya baca dalam sembahyang pula. Bid'ah. Ni orang panggil tak erti balaghah. Imam nak ta'bir tentang bahasa hebatnya Ihya tadi. Kalau dia sebut sampai peringkat macam tu, bermaksud pada Ihya ni masya-Allah tabarakallah. Soalnya dia kitab yang kedua yang menerangkan tentang makna Al-Quranul Karim. Sebab yang tulis ni bukan orang calang-calang, Hujjatul Islam. Sehingga kan waktu Imam Al-Ghazali rahimahullah tulis kitab Mustasfa, kitab usul fiqh dia, waktu tu siapa yang masih hidup? Yang masih hidup waktu tu Al-Imam Al-Haramain, Tok Guru Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tok Guru Imam Ghazali masih hidup waktu tu. Apa kata Imam Haramain bila baca Mustasfa? Kamu tanam aku wahai Ghazali sebelum aku mati. Kamu dah tanam aku sebelum aku mati. Maksudnya kitab kamu ni masya-Allah, tabarakallah. Seolah-olah kata, kalau kamu dah tanam aku dah, tenggelam aku dengan kitab kamu. Hebat nam. Ni pujian besar daripada guru dia sendiri. Imam Ghazali rahimahullah, masya-Allah.
Baca lah, beli kitab ni. Tak baca lagi pun beli, duduk kat rumah. InsyaAllah berkat. Tengok lah kan. Buih dia punya apa ni, abu-abu yang ada kat kitab. Tak apa dah, insyaAllah. Penting ada. Baik. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Cuba tengok macam mana ulama syarahkan ayat tersebut. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Daripada ayat ni sebenarnya boleh keluar ni antara sebab kenapa berlakunya fikrah tatarruf, fikrah-fikrah yang pelik-pelik zaman lah, suka kafirkan orang, tak kenal dengan dia semua tak betul. Ni daripada ni ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sebab dia rasa hati dia yang paling betul, orang semua tak betul. Itu kena mengaji tasawuf. Kena mengaji tasawuf. Khususnya lagi orang yang ada ilmu. Dia ada ilmu, dia ada hamasah kuat, tinggian, dia punya semangat itu tinggi. Kena banding dengan tasawuf. Dia kena balance dengan tasawuf. Tak ada tasawuf tu lah semua orang tak betul. Nampak? Tak ada tasawuf tu lah saya beza dengan dia sikit munafik. Ni masalah. Masalah kenapa? Kerana tasawuf tak ada langsung timbang tara dalam hidup ni. Nampak? Tasawuf yang dia mengaji apa dia? Teori, bukan amali. Tasawuf yang ulama tulis dalam kitab ni daripada teori, daripada amali kepada teori. Zaman dulu kenapa tak ada tulisan tasawuf macam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah? Ada sebelum-sebelum tu Khutul Khulud dan sebagainya, kitab-kitab dikarang oleh para ulama. Kerana para ulama dulu tasawuf mereka adalah dengan amal. Para sahabat kenapa tak tulis kitab tasawuf? Kalau kata Puak Wahabi duk kata ni sahabat tak ada pun tulis kitab tasawuf apa semua. Nak tulis buat apa? Mereka punya tasawuf mereka dengan amal mereka sendiri. Kehidupan mereka tu dah tasawuf dah. Kenapa perlu kepada tulisan? Kerana orang dah baik daripada tasawuf. Maka ulama yang berpengalaman dalam bidang tersebut tulis untuk nak bagi orang tengok balik macam mana amalan hidup para ulama dulu. Kalau tidak tak kekal. Sebab tu kata Syekh Ali Hashimi rahimahullah taala dalam dalam kitab dia yang berkenaan dengan tulisan, berkenaan dengan imla dan kitabah, dia kata apa? Perbezaan kita menyampaikan dengan mulut dengan tulis. Menulis ni lebih fa'alah, dia kata. Maksudnya lebih apa? Lebih berkesan dibanding dengan bercakap sahaja. Kerana yang menulis, tulisannya sampai kepada yang hadir dan juga yang ghaib. Berbeza yang bercakap sahaja. Khususnya zaman dulu lah, zaman dulu tak ada YouTube, tak ada MP3. Maka tak sampai bahasa cakapan guru tersebut. Kita tak dengar dah ni bahasa ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Ada jumpa MP3 Imam Syafi'i cakap. Ada jumpa dalam YouTube surah Nadirah Imam Syafi'i cakap dalam. Gila kalau jumpa, insya-Allah. Jumpa Syekh Muhyiddin Abdul Hamid pun orang terkejut. Syekh Muhyiddin Abdul Hamid Tok Guru Syekh Ali Saleh. Ada satu dalam YouTube, satu rakaman nadir, dia cakap. Yang tu pun kita tengok, masya-Allah. Ni rupanya Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, pengarang tu Fathus Saniyah. Dengan ilmunya, masya-Allah, tabarakallah. Macam mana orang yang duduk terus dengan dia, mengaji terus dengan dia harfan biharfin. Tahu tak? Masya-Allah. Kita ambil dengan anak murid dia ya. Syekh Ali Saleh. Baik. Jadi kerana tu dia kata tulis ni penting. Tulis ni penting. Sebab tu ulama ajak cara nak tulis lah. Bukan pakai ikut suka tulis. Kan? Tulis dalam Facebook, keluar semua kita punya idea apa semua kali, betul tak betul nanti biar orang komen. Betul baru betulkan balik, tu bukan cara dia. Ulama dulu kalau nak tulis dia akan pastikan tulisan ini tanaqud ke tidak. Ada masalah ke tidak dia tulis dan sebagainya. Semua tu dia nilai. Kenapa? Kerana semua ni akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Seperti mana kamu bercakap ditanya oleh Allah, begitu juga yang kamu tulis akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jangan jaga. Ditulis dulu, tulis. Nanti dia komen. Komen, tengok nak kata apa. Betul? Baru dia tarik balik. Minta maaf saya tarik balik, aduh pandangan saya silap. Ini orang panggil main-main. Sebab tu seperti mana ulama-ulama jaga daripada bercakap, macam tu juga ulama-ulama berjaga ketika menulis. Dia pun berjaga kan bercakap. Ada ulama yang tak bercakap melainkan pada waktu yang perlu sahaja. Pada waktu ketika menyampaikan ilmu. Pada waktu ketika mana nak bicara tentang perkara penting. Sebab tu bila Khalid bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah guru kepada Sibawayh, Al-Imam Sibawayh, sahibul kitab. Yang ada dalam kitab Nahwu kalau kita buka, qala fil kitab. Apa al-kitab ni? Kitab ni maksud dia kitab Sibawayh. Kitab Nahwu. Karangan Sibawayh. Itulah kitab terus kepada Sibawayh. Baik. Khalid bin Ahmad Al-Farahidi ada seorang mari nak sembang dengan dia. Dia kata apa? Amsiki syams hatta ukallimak.
Boleh aku nak sembang dengan kamu, tapi tahan matahari dulu, jangan pergi kau. Aku bersembang. Maksudnya apa dia? Kalau aku bersembang dengan kamu, masa akan berjalan, masa akan terus berjalan, dan faedah tak ada. Kalau ada faedah, aku dapat faedah. Tapi kalau tak ada faedah, masa berjalan, jalan. Dan aku akan buang masa pada waktu tersebut. Boleh nak cakap amsik syams hatta ukallimu, sampai aku boleh cakap dengan kamu, kata Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nampak tak? Macam tu sekali. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak, tetapi hamba sebutkan di sini 10 perkara daripada 10 perkara pada 10 bab. Kerana yang 10 ini asal bagi semuanya, dan yang lain daripadanya terjadi ia daripada yang 10 ini. Jadi Syekh sebut tu banyak sebenarnya. Nah, kelakuan yang dicela ni banyak. Cuma sebut 10. Kalau 10 ni asal. 10 ni adalah pintu utama masuk benda yang tak elok tersebut. Kita akan tengok satu persatu. Pertama, sangat loba atas makanan. Allah. Mula dengan makan dulu lah. Mula dengan makan dulu. Tengok, susunan ni bukan saja ni. Masyayikh kita susun, dia bukan susun dengan sekadar susunan, tapi susunan mereka ni dengan fikir. Kenapa mula dengan makan? Nah, waktu Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya, dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah, disusun tentang hadis bab makan. Nah, kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Kenapa mula dengan makan? Seolah-olah dalam kitab ni, Allahu a'lam, wajah nazari, dengan wajah pandangan saya lah, duduk baca-baca ni kan, seolah-olah nak diambil dengan perkataan hadis Nabi SAW, ibda'u kama bada Allah bih, mulakan dengan yang Allah mulakan. Ibda'u kama bada Allah bih. Sebab tu dalam kitab-kitab tulisan ulama sebahagiannya tulis adab makan dan minum. Kenapa tak adab minum dan makan? Karena ibda'u kama bada Allah bih, mula dengan yang dimulakan oleh Allah. Kulu washrabu, makan dulu baru minum. Bukan minum dan makan, makan dan minum. Nampak tak? Hatta dahulukan buah sebelum daging pun dalam Quran ada sebut. Makan buah dulu baru daging. Maka dimulakan dengan yang Allah mulakan. Seperti dalam Quran, nak mula mana dulu? Safa kan Marwah. Ibda'u kama bada Allahu bih. Inna safa wal marwata, safa dulu baru Marwah. Nampak? Allah susunkan comel dalam Quran. Macam tu jugalah. Mungkin Syekh mula di sini dengan sangat loba atas makanan. Karena apa? Karena dengan sebab makanlah, kalau baik makanan tersebut, kulu minat tayyibat, makan yang baik, wa'amalu salihah, baru boleh buat amal salih. Disebabkan makan yang tak baiklah tidak lakukan amal salih. Nampak ni disebut oleh ulama-ulama. Boleh buka dalam syurah, kitab-kitab syarahan kepada Arba'in Nawawiyah, yang ulama-ulama syarah, dan cuba tengok sebab makan, dan antara sebab yang menghalang orang tu melakukan kebaikan adalah kerana makanan yang dia makan. Sebab tu kata Imam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kami lebih menyibukkan hal makan kami sebelum bangun malam kami. Kami bukan sibuk tentang tahajud kami. Kami sibuk makanan kami pada waktu siang. Kerana eloknya makanan kami waktu siang, maka eloklah bangun malam kami pada hari tersebut. Kalau tak bangun malam pada malam tersebut, maka dia akan cek dengan makan pada waktu siang. Bukan dia cek kenapa tak bangun malam, alarm tak bunyi ke, kan? Ataupun cucuk dah tapi dia padat bateri kau. Jadi macam-macam. Tak, bukan yang tu yang dia bahas. Yang dia bahas tentang apa? Makan yang dia makan pada waktu siang. Kerana tu mungkin Syekh mulakan dengan sangat loba atas makanan, kerana bab makan tersebut adalah sangat penting. Kedua, sangat loba atas berkata-kata. Orang bila makan banyak, dia sembang banyak orang. Betul tak? Semua. Sebab tu kita nak sembang banyak, kita pergi mana? Kedai makan. Betul? Waktu tu kan kita makan banyak. Ada orang sembang banyak, lepas tu dia pergi ke mana? Ada, dia pergi zoo, ada? Tak. Dia akan pergi ke kedai makan. Dia akan, kenapa cari kedai makan? Kerana tak boleh nak elok benda tu. Makan dan menyembang, memang kena ada. Faham tak? Cuma kalau nak makan, boleh tak sembang sambil makan? Boleh, tidak ada masalah. Jangan tak sembang langsung. Khususnya sembang tentang solihin. Waktu makan kena sembang juga. Ada kadang mak ayah marah, anak tengah duduk makan, lepas tu sembang. Yang dimarah tu waktu makanan dalam mulut, tu jangan sembang. Mi penuh mulut ni. Lepas tu keluar mi.
Lagi teruk masuk dalam ayat pok. Tu lagi tension. Tapi kalau cucu masuk tak apa. Dengan anak lah. Anak dia terajang jatuh tangga. Tapi kalau cucu terajang jatuh tangga pun dia bakit renyah. Senyum dia sebab cucu buat. Saya cucu beranak ni. InsyaAllah. Baik. Jadi apa ni Allah SWT kata dalam kitab para ulama dalam Syama'il disyarahkan oleh Imam Bayjuri, makan yang terlalu diam ni adalah orang-orang Yahudi. Yahudi makan diam semua. Betul dia ajar kita. Makan di hotel jangan bagi bunyi. Ting 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 ni malu kat orang. Dia ajak pula cara macam mana nak cedok nasi. Sebab kalau cedok pun sini bunyi, dia kena cedok pun sini. Baru tak bunyi. Boleh? Pernah masuk lah? Pernah. Main hidup. Di sekolah dulu kan dia ajak cara nak makan. Lepas tu pinggan macam camca macam mana nak letak. Tangan senang, tak payah letak apa. Nak tambah ambil ni. Ni nak letak pula camca macam ni, maksud dia kalau kata suruh tak macam ni, maksud dia suruh tambah. Pusing macam ni pula tak tambah. Kalau macam ni dah cukup dah. Ni bus setengah. Macam-macam pening pala. Nak apa tu saja. Tadi senang panggil bus setengah cukup. Senang kan. Dan memuat. Jadi apa ni, orang yang terlalu senyap Yahudi. Dan diajak pula kita cara makan macam ni. Okay? Yang terlalu bising Kristian. Kristian makan bising. Sebab tu mereka belaga ting ting ting, lepas tu menyembah macam-macam. Wa khairul umur awsatuha. Tidak terlalu bising, tidak terlalu diam. Maka makanan orang Islam macam ni. Boleh tak sambil makan, sambil bersembang-sembang? Boleh. Makan, kemudian dah habis dah makanan dalam mulut, kita tanya, macam mana hari ni mengaji? Di sekolah macam mana? Anak pun cerita mengaji macam ni sekian-sekian. Sambil makan. Lepas tu, sambil-sambil makan, ayah cerita tentang orang-orang salih. Nabi zikr salihin tatanazzalur rahmah. Dengan sebut nama orang soleh akan turun rahmat Allah Ta'ala. Siapa yang paling soleh? Nabi SAW. Sebut tentang Nabi. Macam mana Nabi makan, macam mana cara Nabi buat, dan sebagainya. Waktu tu boleh, tak ada masalah. Itu sunnah. Sunnah para solehin, sunnah Nabi SAW. Boleh. Bukan terlalu diam. Senyap, Nabi tak bunyi apa. Habis makan, baru sembang. Tak, bukan tu cara kita. Dan kemudian ketiga, marah. Yang keempat, dengki. Yang kelima, kikir dan kasih akan harta. Kedekut lah ni, bakhil. Keenam, kasih akan kemegahan. Nak jah, inginkan kemegahan, nak orang pandang tinggi, dan sebagainya. Ketujuh, kasih akan dunia. Kedelapan, membesarkan diri. Ujub. Membesarkan diri ni takabur. Membesarkan diri takabur. Yang kesembilan, ujub. Ujub ni apa dia? Heran diri. Dia heran diri dia. Mah juga aku ni. Lebih kurang. Aku dah ingat biasa punya aku mah. Dia rasa seorang-seorang. Jadi semua ni perbuatan hati. Mau perbuatan hati. Dua seorang-seorang yang fikir. Kesepuluh, riya. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi jantung. Tengok. Kau dulu menghiasi itu, mudah-mudahannya membersihkan, bukannya menghiasi. Fataharra, nampak tak? Maksudnya menghiasi tersebut dengan maksud apa? Membersihkan. Ini musahih, orang yang tersahihkan kita. Ini menghiasi ataupun membersihkan jantung engkau daripada sifat kecelaan ini, nescaya adalah engkau mendapat kemenangan di dunia dan akhirat. Kerana firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha, artinya sesungguhnya dapat kemenangan mereka yang membersihkannya. Nampak tak? Artinya disebutkan dengan qad aflaha. Qad di sini apa dia ni? Masuk kepada fi'il madhi. Awal ditahqiq. Nak berita sungguh-sungguh akan berjaya orang yang mana Allah SWT membersihkan hati. Sebab tu Syekh terjemah, sungguhnya dapat. Tengok, tahu terus dah. Kan kita dah sebut terjemahan untuk guru dulu. Tahu dah makna khat tu apa dia? Khat kan ditahqiq. Lagi dia apa? Ditaqrib. Tidak? Tidak. Khat ditahqiq, khat ditaqrib.
Kalau kata fi'il madhi, fi'il mudhari' qad li taqlil dengan di betul. Taqlid dengan taqlid. Kalau untuk fi'il mudhari' untuk kasir, taksir dengan untuk taklid. Dan yang ketiga li tahqiq. Qad ya'lamillah. Qad ya'lamillah. Jadi qad ya'lam adakah dimaksud di taksir? Kebanyakannya Allah tahu ada di tahqiq. Allah memang tahu semua. Perkataan qad itu sendiri ada makna dia. Ada 5 makna. Jadi di sini masuk pada fi'il madhi. Jadi bermaksud sungguh. Sungguhnya dapat kemenangan mereka yang membersihkannya. Artinya membersihkan akan jantungnya daripada kelakuan yang dilarang. Dan sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Artinya bersuci itu separuh daripada iman. Separuh di sini adakah setengah? Tak semestinya. Sebab tu ulama bahaskan tentang hadis at-tuhuru syatrul iman. Adakah dimasukkan dengan syatrun tadi adalah maksudnya nisfu? Dan syatru ni kemungkinan dia lebih daripada itu. Lebih daripada setengah. Dan mungkin setengah dan mungkin lebih daripada setengah. Itu maksudnya. Memberi faham oleh ini hadis akan bahawasanya sempurna iman itu adalah ia dengan membersihkan jantung dari barang yang tiada kasih akan dia oleh Allah Ta'ala. Jadi dimaksudkan dengan hadis ini bukan tuhur al-jasad faqat. Orang faham tuhur ni dengan tuhur jasad, bersih anggota tubuh saja. Tak, bukan itu saja maksudnya. Tapi tuhur di sini adalah tuhur maksud membersihkan jantung kita daripada yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghiasinya dengan kelakuan yang dikasih. Yang kasih dia akan dia, ini akan Allah. Maka membersihkan itu setengah iman, seperti menghiasinya itu setengah iman. Dan perhimpunan keduanya iman yang sempurna, wallahu a'lam. Yang pertama bersih, lepas bersih baru hias. Ini kata ulama sufi apa dia? At-takhalli summa tahalli. Sebab tu dimulakan dengan at-tuhur, karena takhalli kemudian baru tahalli. Tak ada orang tahalli kemudian baru takhalli. Apa takhalli? Bersihkan, sucikan, keluarkan. Maksudnya keluarkan benda yang tak elok daripada hati kita. Summa tahalli, kemudian baru hias dengan bagus. Ada orang kalau kata pengantin baru nak kahwin, tak mandi pagi tu, tapi andam siap-siap dah, pakai baju apa semua, lepas tu baru pergi mandi. Ada baru pergi cuci badan. Macam mana? Orang mandi dulu lah, wangi-wangikan badan dulu, kemudian barulah pakai dengan pakaian perhiasan tersebut. Itu maksud at-taqalli qabla at-tahalli. Sebab tu ada ulama yang susun kitab-kitab tasawuf dengan takhalli dulu. Dengan apa dia? Dengan membersihkan dulu hati, kemudian baru diceritakan tentang sifat-sifat yang baik. Karena itulah Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Mandaili mulakan dengan membersihkan dulu sebelum menghiasi. Lepas tu baru dia ceritalah. Yalah, cuba tengok dalam susunan. Tengoklah sekali fihris. Pentinglah kita nak beli kitab, jangan buka slide-slide, jenuh baca kita. Buka fihris. Itu cara nak beli kitab. Buka fihris, tengok apa dia yang dibincang dalam kitab tersebut, baru beli. Tengok fihris, ni kitab apa ni? Lepas tu buka daripada mula. Jenuh cari. Tengok bab, jenuh. Tak, buka belakang sekali fihris. Bila tengok tentang fihris, baru tengok. Apa dia Syekh cerita? Mula dia cerita tentang anggota tubuh. Kemudian dia cerita tentang perkara-perkara yang tidak elok. Dengki, kikir, kasih akan kemegahan, kasih akan dunia. Kemudian bila last kali barulah cerita masuk bab pertama pada menyatakan taubat, khauf, zuhud, sabar. Ini semua tahalli. Ini semua perhiasan bagi seorang mukmin tersebut. Zuhud, taubat, syukur, ikhlas, tawakkul, kasih akan Allah, redha dan qada Allah Ta'ala. Dan semua perkara tersebut diceritakan selepas mana diceritakan tentang pembersihan hati terlebih dahulu. Sebab tu Syekh menggunakan dalam kitab ni dengan kaedah at-takhalli qabla at-tahalli. Nampak tak? Itu perbahasan kitab ni secara umum. Bab yang pertama, kita masuk sikit pada hari ini. Pada menyatakan syirahut ta'am. Syirahut ta'am artinya sangat loba atas makanan. Dia cerita benda yang memang kita pun
Ya, ni benda paling kita suka sekali. Kalau main pasal antara yang kita sembang dia, hatta pelajar yang kabul baru ni pun, adik saya cerita, dia bertanya apa dia? Apa yang kamu dah main makan dah di masjid? Itu dulu. Tanya juga makanan apa dulu. Sebab apa? Sebab benda ni orang paling suka. Benda orang yang paling suka kali kalau main mana-mana tempat, dia akan cari makan dulu. Mana makanan paling sedap? Boleh tak? Nak kita terbang. Kita tengok apa juga selain pada tempat duduk, makan. Makan juga kita tengok. Semua kita cari makan. Masuk dalam rumah, buka TS cari apa? Cari makan. Nah, adalah sangat loba atas makanan itu, setengah daripada asal segala kejahatan. Dia. Setengah daripada asal kejahatan ni adalah dengan makan. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Yang kita dah sebut sebelum ni, kalam Al-Imam Zarruq rahimahullah ta'ala kata apa? Kalau lapar perut, maka kenyanglah seluruh anggota yang lain. Kalau kenyang perut, maka laparlah anggota yang lain. Kita sebut kan? Sebab itulah mulanya jahat yang jadi pada mana? Daripada perut. Kerana daripadanya terjadi keinginan faraj. Kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima', nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta. Kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan itu melainkan dengan harta. Dan terjadi daripada ingin kepada harta itu ingin kepada kemegahan. Tengok, kan dia mula dah tu. Dia naik dah peringkat-peringkat. Mula pada mana? Pada perut kan. Tapi kita tak pandang tinggi benda tu. Kita kata, ni benda kecil je. Macam ni lah teman. Orang duk nampak masalah kecil, dia kata kecil. Dan dia pandang benda tu benda yang biasa. Benda tafih dia kata. Ni benda kecil, ni benda apa dia bincang apa benda ni benda kecil. Kita benda yang besar tu. Padahal dia tak tahu puncak asal pada mana yang kecil tu yang muncul. Dia bincang yang atas sekali. Kita lupa bincang yang paling bawah. Perut dia pun tak selesai lagi. Mau bincang atas. Hebat, orang hebat. Kemudian apabila menuntut ia harta dan kemegahan dan mendapat ia akan keduanya, nescaya berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan, seperti riak dan takabur dan dengki dan berseteru. Seteru ni suka lawan dengan orang, dengan kelinya dan lain daripadanya. Dan tempat keluar semuanya itu perut. Tempat keluar dari mana? Daripada perut. Jangan ingat perut ni hanya keluar tarik saja. Ingat kita perut ni hanya bila mana kita dah sakit perut, masuk dalam tandas dan kita buang air. Bukan itu sahaja bahagian perut ni sebenarnya. Lebih daripada itu lagi. Dan kalau tengok dengan turutan tadi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Mandiri, baru kita akan jelas rupanya punca daripada mana? Punca daripada perut. Maka sebab tu ulama bincang tentang tersebut. Lalu dibincang tentang pembahagian penjagaan tentang perkara tersebut. Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lapar. Sebab tu Nabi sangat puji orang yang selalu berlapar. Maka bersabda dia sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'amalin ahabba ila Allah ta'ala min al-ju'i wal 'atash." Artinya tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah daripada lapar dan dahaga. Karena apa? Karena lapar dan dahaga akan menjaga perut tersebut daripada kenyang. Karena perut bila kenyang dia akan melakukan benda yang tidak elok. Nampak? Kan Nabi puji tentang perkara tadi. Dan bersabda dia, "Sayyidul a'mali al-ju'." Penghulu segala pekerjaan itu adalah lapar. Dan sabda Nabi SAW, "Al-fikru nisful ibadati wa qillatut ta'ami hiya al-ibadah." Berfikir itu setengah daripada ibadah dan sedikit makan itu ia satu ibadah tu. Tengok Nabi besarkan tentang ibadah tersebut. Fikir tentang ibadah itu nisful ibadah. Ini al-fikru nisful ibadah. Ini fikir apa ni? Al-ilam pada mana ni? Pada khusus. Bincang tentang apa ni? Tentang perkara yang khusus, bukan fikir benda yang tidak elok, fikir benda yang elok maksudnya. Ini fikir benda yang tidak elok, fikir benda yang elok maksudnya. Nisful ibadah wa qillatut ta'ami hiya al-ibadah. Di dalam bab berkenaan dengan qillatut ta'am, maka ini adalah al-ibadah itu sendiri.
Hiya tu nak i'rab apa tu? Ha? Hiya ni nak i'rab apa? Hiya. Ha? Dhamir apa? Ini dhamirul fasl. Ini dhamirul fasl. La mahalla laha min al-i'rab. Nampak tak? La mahalla laha min al-i'rab. Sebab dia duduk di antara apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma'rifah dengan ma'rifah. Duduk antara ma'rifah dengan ma'rifah. Dhamir yang duduk di antara ma'rifah dengan ma'rifah dipanggil dhamir al-fasl. Dhamirul fasl. Dan sabda Nabi SAW, afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ila Allah ta'ala kullu akulin wa syarubin na'umin. Artinya yang lebih afdal daripada kamu pada sisi Allah Ta'ala, yang lebih lama kamu lapar, dan yang berfikir, dan yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah Ta'ala tiap-tiap yang banyak makan. Akul atau wazan fa'ul. Akul, fa'ul, ini wazan mubalaghah. Akul, syarub, na'um, ni semua banyak makan, banyak minum dan banyak tidur. Kenapa yang itu ikut turutan apa? Sebabkan banyak makanlah dia akan banyak minum. Maka bila banyak minum itulah dia akan tidur. Nampak tak? Itu antara sebabnya. Kenapa kita banyak tidur? Karena kita banyak minum. Kenapa banyak minum? Karena kita banyak makan. Itu. Kenapa para salihin dulu kurang makan, kurang tidur? Karena mereka kurang minum. Kenapa dia kurang minum? Karena kurang makan. Al-Imam Nawawi makan pada waktu sebelum sahur, dan makan pula selepas mana waktu isyak. Itu makanan dia sehari 2 kali. Dia tak akan tengok orang nak makan itu. Makan macam mana ya Imam Nawawi, Imam para imam sebut. Apa? Allah. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu masuk tandah 3 kali sekali. 3 kali sekali sudah. 3 hari sekali. Imam Malik radhiyallahu anhu 3 hari sekali masuk tandah. Kenapa? Dia kurang masuk tandah karena dia kurang makan. Bila kurang makan maka kurang minum. Maka disebabkan tu kurang air. Kenapa dia masuk tandah kurang? Sebab tandah zaman dulu ni dia beza lah tempat berak dengan tempat mandi dia. Imam Malik kalau nak baca hadis dia akan mandi. Faham? Sebab tu Imam Malik radhiyallahu anhu bila mana ada orang datang ke rumah nak mengaji hadis, maka jariah dia akan keluar pergi ke pintu, akan tanya kepada guru tersebut. Dia akan tanya apa? Jariah akan keluar kepada murid-murid yang duduk di luar pintu tu. Kenapa kamu datang untuk apa? Talabtumul haditha awil masaila. Kamu datang minta hadis ke ataupun nak tanya masalah? Masalah fiqh. Kalau depa sebut al-masaila, nahnu ji'na li ajli al-masail. Kami datang kerana tujuan untuk nak tanya soalan fiqh. Maka Imam Malik akan kharaja fil hal. Waktu tu juga Imam Malik keluar. Malik keluar pada waktu tu juga. Maksudnya kalau pakai baju biasa pun keluar waktu tu. Kalau dia sebut ji'na li talabil hadis, kami datang untuk mengaji hadis, maka Imam Malik akan masuk ke bilik mandi tu. Mandi, memakai wangian, memakai jubah yang cantik, kemudian baru duduk di atas kursi yang sangat mahal. Kemudian baru dia akan riwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hormatnya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis, keplekat pun tak ada nak ikat. Selok merata, tak ingat dah tu. Baca hadis. Pada ulama hadis bila baca hadis, maka mereka akan baca dengan penuh ta'zim, kerana yang dibaca ni kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qis ala zalik. Itu juga dengan kitab-kitab yang lain seperti itu, kita ta'zimkan kerana sahibul kitab tersebut. Jadi kita baca dengan penuh ta'zim. Macam tu maksudnya. Hatta al-Imam Zarnuji rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam kitabnya Ta'limul Muta'annim fi Tariqit Ta'allum, ada 2 orang pelajar, kata Imam Zarnuji, yang mereka ni balik ke kampung masing-masing, dan kedua-duanya balik belajar daripada syekh yang sama di tempat mereka belajar. Bila balik ke tempat mereka, tengok ada seorang yang dia ni memang inkibat fil ilm, maksudnya memang sungguh dengan ilmu dia berkat, mengajak dia Masya Allah tabarakallah. Dan ada seorang lagi mengaji tempat yang sama, tapi ilmunya tidak seperti yang pertama. Maka para ulama di tempat tersebut melihat kepada 2 orang.
Dan dia tengok dan dia bertanya kepada orang yang berada di negeri tempat mereka dua ni belajar. Apa yang mereka dua ni lakukan? Waktu ketika belajar. Rupanya yang pertama ni, yang ilmunya barakah ni, waktu ketika mengaji, dia mengajak kita, dia baca kitab, dia mutalaah, dia akan hadapkan diri dia ke arah qiblat. Kalau yang seorang lagi pula tidak melazimkan perkara tersebut, maka para ulama kata jelaslah bahawa dia inilah yang lebih. Kerana apa? Kerana dia telah mentakzimkan syiar Allah Ta'ala. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Sebenarnya Imam Zarruji sebut cerita tadi, kita nampak kecil kan? Baca kitab menghadap ke kiblat. Kecil dia benar, nampak je kecil sebenarnya. Maksudnya apa dia? Jangan tahqirkan benda yang baik. Kata dia juga. Waktu mengaji, jangan tahqir benda baik. Atau perkara sunat yang macam tu pun jangan ditinggal. Nak baca kitab, hadap kiblat. Nah, baca pakai baju yang elok-elok. Hormat dengan apa yang kita nak baca. Makna? Jadi ini semua melatih. Daripada mana kita ambil benda ni? Daripada masyayikh. Nah, daripada guru-guru, para alim ulama. Beza dengan orang yang baca sendiri. Beza dengan orang yang hanya buat kajian sendiri dengan nama kajian. Maka mereka tak akan dapat manfaat ilmu tersebut. Benda kecil ya? Benda kecil. Tapi menghadap kiblat ni rupanya masya-Allah. Benda yang sangat besar. Boleh. Nah, suruh bagi kita ni suruh jaga adab. Jaga adab. Baik. Kalau adab yang tu pun jaga, maksudnya ikhlas lagi kena jaga lah. Ikhlas, semua kena jaga. Sebab tu kata ada seorang ulama hadis ni, saya tak ingat nama dia, ada sebut dalam kitab Ma'alim Irsyad karangan Syekh Muhammad Awwam hafizahullah ta'ala. Ada satu cerita yang tersebut berkenaan dengan, dia kata kami mengaji hadis ketika di Mesir. Syekh ni mengaji di Mesir. Kami waktu mengaji hadis tadi ni, ada 4,000 orang pelajar yang datang belajar hadis tadi. 4,000 orang datang tadi. Insya-Allah. Tapi daripada 4,000 orang, hanya 4 orang saja yang jadi. Daripada 4,000 yang datang, 4 orang saja yang keluar jadi ulama besar hadis. Mana yang lain? Bisa lebih niat. Sebabkan niat. Lepas tu jaga-jaga elok niat kita waktu mengaji. Jangan kerana nak syuhrah. Saya pesan diri saya ni, bukan saya pesan kepada tuan-tuan. Saya pesan pada diri saya sendiri. Jangan kerana nak talab syuhrah. Saya mengaji dengan Syekh ni, saya seronok kerana saya mengaji Syekh ni. Antara sifat-sifat syuhrah apa dia? Sifat-sifat yang talab syuhrah, dia seorang saja. Dia tidak mau orang lain. Mengaji dengan Syekh tersebut. Dia senyap, waktu dia mengaji dengan Syekh dia senyap, tak mau cerita ke orang. Ya betul. Ada di kalangan ulama yang sebut, kata ada hadis Nabi yang mana disebutkan, kata bantulah pekerjaan kamu tadi dengan al-isra, dengan kita merahsiakan perkara tersebut. Bantulah pekerjaan kamu tadi dengan isra. Maksudnya kamu nak bagi pekerjaan kamu tadi ini berjalan dengan lancar, maka rahsiakan pekerjaan kamu tersebut. Baik. Maksud isra di sini macam mana maksudnya? Kalau kita pergi mengaji dengan syekh tersebut, kita mengaji dengan seorang-seorang dengan syekh tersebut, isra jangan cerita. Kenapa? Karena setiap benda yang baik ni ada orang yang hasad. Ada orang akan hasad dengan perkara tersebut. Dia aja boleh pergi mengaji, awak tak ajak saya sekali. Jadi nak elakkan daripada tu, buat majlis umum. Buat majlis umum. Kita kenalkan orang bila syekh tu mengajak di majlis umum, kenalkan orang dengan syekh tersebut. Habaq kat orang ramai. Kata ni syekh ada mengajak di tempat sekian-sekian. Pergilah ke kelas syekh. Hadirlah ke kelas syekh. Lepas tu kelas yang kita pergi seorang-seorang dengan syekh tersebut, saya cerita ke orang. Senyapkan perkara tersebut. Kenapa? Karena setiap benda baik ini ada orang yang hasad. Hatta kadang-kadang orang baik dengan kita sekalipun, yang paling hampir dengan kita tu kadang-kadang yang paling hasad dengan kita. Faham? Ni. Tapi ni tak, syekh ni mengajak kat mana pun tak cerita, dia seorang. Dan dia jadi seronok kalau dia seorang je orang negeri tu yang ada di tempat tersebut. Satu lagi dia seorang. Ni antara salah satu daripada afat dalam hati penuntut ilmu. Jaga-jaga. Nampak kan? Dia duduk dalam majlis, dia tengok orang Malaysia ada. Oh tak ada seorang pun. Masya Allah. Padi boleh tulis, saya adalah satu-satunya Raja Malaysia yang hadir dalam majlis syekh tersebut. Yang mana orang lain lalai daripada hadir. Ni boleh tengok waktu ketika menuntut lagi. Dan ni antara sebab kenapa bila balik ke tempat dia nanti ni, ilmunya tidak mencapah sampai kepada orang ramai. Dan dia jangan marah kepada orang bila ilmu dia tidak sampai kepada orang. Kenapa? Tengok balik diri kamu dulu macam mana.
Dan perkara ini ditambih oleh siapa? Oleh masyayikh. Syekh Ahmad Mamdouh Hafizahullah Ta'ala, bila saya balik belajar dengan beliau, dia akan pesan, Muhammad, khalli niyatan, betulkan niat kamu. Betulkan niat kamu dalamnya. Jangan disebabkan kamu bila balik daripada mengaji ini, kamu akan kata, alhamdulillah saya telah mengaji dengan Syekh Fulan bin Fulan. Saya telah belajar kitab Ilan, kitab sekian-sekian, saya dah mengaji daripada awal sampai habis kitab tersebut. Nikmat Allah Ta'ala bagi saya baca kitab ni sekian-sekian, cerita ke orang. Dengan tujuan tu, habis ilmu yang kamu mengaji, berkat tidak ada langsung, dan kamu tidak akan dapat apa-apa. Ini selalu ditambih oleh masyayikh. Selalu ditambih oleh masyayikh. Diingatkan oleh masyayikh dengan perkara tersebut. Lepas tu kena ada guru murabbi, kena ada orang yang boleh tegur kita dengan perkara tersebut. Faham? Baik. Ini tambih untuk kita peringatan. Untuk peringatan kita. Kadang-kadang ada perangai itu main ke kita. Jadi macam mana kita nak buat? Lawan je lah. Takkan tak pergi mengaji terus kot? Jangan. Lawan dengan sikap tersebut. Baik. Kemudian sikit lagi. Dan sabda Nabi SAW, "Ma mala'a ibnu Adam wi'a syarra min batnihi hasba ibn Adam luqaymatun yuqimna sulbah." Artinya tiada memenuhkan manusia akan bejana yang lebih jahat daripada perut. Atau tidaklah suatu tempat yang boleh dipenuhkan dari yang paling buruk, iaitu dengan memenuhkan perut tersebut. Memadakan akan manusia itu oleh beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakang. Dia menyuruh akan segala hadis ini, menyebut akan segala hadis ini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Boleh buka dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Itu disebutkan oleh Imam Ghazali tentang hadis ini yang kita sebutkan bahawa Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah mensyarahkan maksud hadis Ma mala'a ibnu Adam wi'a syarr. Ini dalam kitab beliau Lawaqih Al-Anwar. Kitab ni kena ada, punya beli kitab ni, Lawaqih Al-Anwar. Kitab Uhud, bab janji kita dengan Nabi SAW. Kita telah berjanji dengan Allah dan Rasul untuk kita lakukan sekian. Kita telah berjanji dengan Allah dan Rasul untuk melakukan sekian. Ada dalam kitab itu disebut satu persatu. So, dia nak ingatkan balik perjanjian kita dengan Allah di dalam alam roh. Apa yang kita janji dengan Allah? Ini yang antara satu-satu disebut 1, 2, 3, 4 kitab 2 jilid. Taubat lama 1 jilid. Taubat baru ada taubat Darul Ba, tak ingat dah. Darul Taqwa ke Darul Sadir? Darul Sadir pun ada juga. Darul Sadir elok 2 jilid kitab. Itu comel. Beli. Kena beli kitab-kitab yang kita sebut ni, kena. Dalam tu Al-Imam Ali Khawwas rahimahullah, yang maqamnya berhampiran dengan maqam Al-Imam Ibn Hisham An-Nahwi dekat dengan Babun Nas di dekat kota Kahirah lama ni. Imam Ali Khawwas mengatakan dalam hadis ini bahawa cukup dengan makan beberapa suap tersebut adalah kurang daripada 9 suap. Ini yang kita syarahkan beberapa kali lah. Dan katanya waktu ketika sahur lagi kena kurang 3 suap. Waktu buka puasa 9 suap. Lebih pada 9 suap. Dia kata itu dah dikira sebagai lebih. Makan dah lebih dah itu. Siapa yang boleh buat benda tu? Ayahlah. Kita boleh cerita je nak buat macam mana. Kita 9 senduk. Bila kita syarahkan ke arah 9 senduk. Apa suap tadi? Dengan 9 senduk. Dan ketahui olehmu bahawasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Setengah daripadanya nipis hati hingga mendapat dia akan sedap mengerjakan ibadah. Jadi antaranya akan menyebabkan orang tu jadi sedap melakukan ibadah. Macam mana nak bagi orang tu sedap melakukan ibadah? Karena lapar. Kita pun tak boleh nak bayar macam mana. Malam yazuk lam yadri. Jadi dengan lapar, maksudnya lapar betul ini. Bukannya hanya sekadar lapar semata-mata gitu je. Tapi lapar seperti mana yang disebutkan oleh para salihin. Lapar untuk yang mana lapar tadi bukan hanya lapar perut dan lapar daripada makan dan minum.
Tapi dia lapar tadi dengan lapar yang menjaga dirinya daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Termasuk itu pun, itu baru betul lapar. Sebab tu bila Nabi sebut tentang puasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berapa ramai di kalangan anak-anak Adam yang berpuasa, laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Mereka lapar dan dahaga. Jadi bermaksud hanya ju' dan 'atash saja tak cukup. Mana? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai yang puasa tapi dia punya puasa hanya lapar dan dahaga. Bermaksud apa? Bermaksud lapar dan dahaga mujarrad itu saja tak cukup. Sekadar lapar dahaga tak cukup. Dia mesti lapar dan dahaga dan ada benda lain lagi untuk menjaga daripada perkara yang muharramat, perkara yang benda-benda yang tidak elok, yang tak sepatutnya dilakukan ketika puasa. Maka yang tu yang patut dijaga. Barulah akan jadi manis waktu kita puasa. Dan setengah daripadanya cerdik hati. Dia saya sebut cerdik hati lah. Kenapa tak sebut cerdik akal? Kerana akal daripada hati. Cukuplah sebut hati pun jadi. Lepas tu antara sebab cerdik kerana dapat. Nah, orang kenyang kan tak apa nak cerdik kan? Kerana kenyang itu menyebabkan bodoh. Kenyang banyak sangat sebab jadi bodoh. Boleh? Apa munasabah ni? Kita tengok lain lah. Ada sebab ni. Kenapa yang jadi macam tu? Sebab apa? Sebab bila hati ni lapar, bila kita lapar, maka hati kita tadi akan jadi cerah. Bila cerah, ilmu tu akan masuk pada waktu tersebut. Hati waktu gelap, ilmu tak akan masuk. Dan kita dah sebut tadi kan, kenyang itu menyebabkan apa? Menyebabkan berlakunya maksiat kepada Allah Ta'ala. Bila laku maksiat, maka akan jadi gelap hati tadi. Bila gelap hati, maka nur ilmu tidak akan masuk. Kerana apa? Kerana mana boleh ada nur pada waktu tersebut? Ada cerah. Maka nur dan ilmu ni, nur dan gelap ni, dia termasuk dalam bab apa ni? Naqidain ka diddain. Naqidain ka diddain. Apa diddain? Apa diddain? Kita ada dua yang tentang. Naqidain, dua yang tentang. Diddain apa dia? Amran wujudiyan. Dua perkara yang dua-duanya wujud. Amran wujudiyan. Boleh? Bila amran wujudiyan, dua perkara yang wujud. Dan dia punya dhabit bagi apa ni, bagi Allah sallallahu alaihi wasallam, bagi diddain apa dia? La yajtami'an wa qad yartafi'an. Tidak boleh bertemu kedua-dua. Dua-dua tak boleh kumpul sekali. Wa qad yartafi'an. Dan kedua-dua boleh diangkat sekali. Boleh. Wa qad yartafi'an. La yajtami'an wa qad yartafi'an. Tak boleh berkumpul sekali dan kemungkinan boleh diangkat dua-dua sekali. Contoh as-sawad wal bayad, hitam dan putih. Hitam putih boleh kumpul sekali tak? Dia ni warna hitam ni, dia warna putih dalam masa yang sama. Mana boleh? Dia hitam dan dalam masa yang sama dia putih. Kalau hitam, kalau putih nak kumpul sekali tak boleh. Tapi boleh tak terangkat dua-dua warna tadi? Boleh. Jadi hijau, jadi kuning, boleh. Maka hitam dan putih termasuk bab apa? Diddain. Hitam dan putih termasuk did. Maksudnya kalau kita sebut as-sawad diddul bayad, orang tak sebut as-sawad naqidul bayad, tapi as-sawad diddul bayad. Ini bahasa falsafah. Kita kena ingat ni istilah. Jangan tukar. Tukar ni dia rosak kita. Rosak baca kitab kan. Naqid apa dia pula? Amran, ahaduhuma wujudiyan wal akhar adamiyan. Ada dua perkara yang bertentang, yang salah satunya wujud, yang salah satu lagi disifatkan dengan tidak wujud. Faham? Dan dia punya kaedah daripada dawabit bagi nak faham naqid, la yajtami'an wa la yartafi'an. Tak boleh berkumpul dua-dua sekali dan tak boleh angkat dua-dua sekali. Mesti wujud salah satu. Contoh al-harakatu was-sukun. Bergerak dan diam. Bergerak diam boleh kumpul sekali tak? Faham tak ni saya tahu mana? Bergerak dan dengan diam boleh tak kumpul sekali? Boleh tak kita kata bola tu bergerak dalam masa sama diam? Dalam waktu yang sama. Boleh tak? Mana boleh?
Hadza naqid. Ini benda yang naqid, benda yang tak boleh berlaku. Wala yartafi'an, dia bukan waqad yartafi'an. Tadi dia lain waqad yartafi'an, boleh terangkat dulu, tapi hadis tak boleh terangkat dulu. Mesti salah satu berlaku waktu tu. Boleh tak kita kata dia tak bergerak, dia tak diam, itu dia binatang? Tak boleh, sebab dia ada dua tu je. Diam gerak, dua tu je. Sebab tu dia kata dia termasuk dalam amrun naqid. Perkara yang naqid. Boleh faham istilah? Baik. An-nur wal dhalam. Cahaya dengan gelap. Dia masuk dalam bab apa? Dalam bab apa? Dalam bab naqid. Naqid kerana apa? Kerana mana boleh ada nur, ada dhalam, patut kan ada salah satu tu je. Dia tak boleh kumpul sekali. Bila masuk cahaya maka akan hilang gelap. Betul tak? Bila ada gelap maka hilang cahaya. Sebab tempat gelap maksudnya tak ada cahaya. Bila ada cahaya maka tak ada gelap. Betul? Boleh dia kata benda tempat tu gelap pun tak, cerah pun tak. Datang tempat tu dia sama-sama. Sama-sama pun ada tak cahaya tu. Faham tak? Jadi macam mana kita nak begitu? Jadi ini termasuk dalam bab apa? Naqidah. Dan naqidah lebih tepat lagi bahasa dia apa dia? Ijab wa salbi. Seolah-olah bahasa dia apa dia? Seolah bahasa dia kita sebutkan nur wala nur. Sebab az-zalam tersebut maksud dia apa dia? La nur, tidak ada cahaya. Maksud dia gitu. Jadi kalau naqid ni biasa dengan ijab dengan salb. Negatif positif. Dah faham? Saya istitrak masuk sikit ke falsafah. Satu istilah tu istilah falsafah. Faham tak? Berarti faham? Hal ni semua bantu untuk baca kitab-kitab turas. Jadi turas, kalau kita baca turas ni dengan bacaan yang macam tu dan kita mengaji dengan masyayikh, kita tengok macam mana kita boleh kutuk masyayikh tu kita tak faham. Nah, kita baca dengan masyayikh. Masyayikh ajak kita perkara tersebut. Nak beza did dengan naqid pun kita tak boleh nak beza. Lepas tu kutuk masyayikh macam dia tu syekh. Masya-Allah. Nah, ni yang kita boleh. Ada kutuk-kutuk ni bertanya juga, apa beza tiddah dengan naqidah? Dan apa beza dengan mutadayifai? Apa beza dengan al-malakah? Apa beza? Boleh beza, silakan anda syekh. Tak apalah, bagilah syekh waktu tersebut. Tak boleh beza yang ni, hang senyaplah lebih banyak baik daripada hang cakap. Atau merapu lagi banyak. Yang tu kita tak faham. Cukup. Baik. Boleh faham? Jadi nur dengan zalam apa dia? Termasuk dalam naqidan. Dengan masuk ijab dan salb. Dengan masuk negatif dan positif. Bila ada nur, maksudnya lawan dia la nur, tidak ada nur. Boleh. Dan dengan faham tersebut, maka kita pun fahamlah. Kata bila kita kenyang, hati kita akan gelap. Bila gelap, nur nak masuk tak boleh masuk. Karena kalau nur masuk juga waktu ketika gelap, maka akan jadi ijtima' naqidah. Dan ijtima' naqidah ini adalah min muhal, min mustahilat. Bukan dari Nuqtatul Ajlan, karangan Al-Imam Zarkashi. Syarah dia Fathur Rahman, karangan Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Dibahaskan oleh Al-Imam Zarkashi ada 4 perkara yang dipanggil mustahilat. 4 perkara yang mustahil. Ad-daur, at-tasalsul, ijtima'un naqidain, termasuk diddain. Yang keempat, tarjih bila murajjih. 4 benar ni. Maka kalau ada 4 benar ni, maka ni nau' benar mustahil. Apa saya tahan dulu lah. Lebih lanjut lagi, pergilah masyayikh. Pergilah Syekh Jamal Faruq. Syekh Jamal Faruq mengajak Fathur Rahman, Nuqtatul Ajlan, mengajak kitab tersebut. Dan perbahasan masya-Allah tabarakallah. Hadir kelas-kelas macam tu. Itulah akhliyat lah ni, itulah untuk akal. Penting akhliyat. Sebab akal kalau kata kita tak mustaqim, tak selesai. Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau orang ni dia tidak reti tentang perbahasan akal ni, la siqata fi ilmi. Masuk mantik ni. Jangan kamu siqah dengan ilmu ni kalau dia tidak reti tentang perbahasan akal. Nampak? Allah a'lam. Minta maaf banyak lagi. Bahas-bahas. Baik. Dan setengah daripada memecahkan keinginan mengerjakan maksiat dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Habislah kita. Dan setengah daripadanya ringan tubuh bagi sembahyang tahajud. Pokoknya patut tak tahajud kita. Niat. Patut ada ulama yang dia tak makan selepas pukul
Selepas lewat malam dia tak akan makan. Kita tengah malam tu lapar tu, dia tambah belajar doa selama Allah. Tengah malam tu, keluar. Tambah besar pula tak tidur malam. Kedai macam-macam ada. Hardis lah, apa semua. KFC entah apa semua ni makan habis. Sebab apa? Sebab lapar sungguh waktu malam. Waktu malam kita dengan makan, bukan malam kita dengan as-sahar bil ilm, dengan ilmu. Ya. Lepas tu baca kitab 2 minit, ngantuk tu. Bangun tu. Tapi time makan ada siapa tak sambil makan ngantuk? Oh, ni pelik. Sambil nak makan nasi tiba-tiba pelik tu. Tapi kalau baca Quran dan waktu tu ubat pula, ubat tidur Quran. Juha, pernah Juha tu? Satu hari anak dia tak tidur. Dia nangis sungguh-sungguh. Dia pesan, bini dia pesan dekat Juha, abang balik lagi, tolong belilah ubat ni. Apa-apa ni anak kita takut sakit. Nak bagi dia tidur, tak tidur langsung, teriak tak berhenti. Maka Juha pun balik daripada mengajar. Balik. Kemudian bini dia tanya, mana ubat? Ada ubat tak beli dekat anak kita tak tidur ni? Sakit. Juha kata, ada. Bagi kita. Bagi kita kat anak. Bini kata, bagi kita buat apa? Dia kata, tadi dia kata, nah, waktu aku baca tadi di masjid, ramai yang tidur. Inilah ubat dah. Bagi kita ada bagi. Dan dia kata, waktu aku kecil-kecil dulu pun, waktu buka penatang ni lah aku tidur. Rasa dia, ni ubat kan, Masya Allah. Muhammad Abu Nur anak saya, dan saya suruh baca buku je, balik pada sekolah suruh baca buku, Muhammad baca, ngantuk. Terus tidur waktu tu, tak mau tengok kartun tu. Tapi kalau dia nak tengok kartun waktu tu, paksa lah tu orang mana. Tapi cara nak suruh tidur, suruh baca buku. Dan tidur sungguh tu. Memang hebat dah, turun perangai. Tadi kita ubat tidur lah, ubat tidur dah. Macam itu, insya-Allah. Boleh. Dan mengejarkan ibadah dan hilang mengantuk dengan menegah ia daripada ibadah dan setengah daripadanya. Hilang mengantuk yang menegah ia daripada ibadah. Tapi kalau makan kenyang akan mengantuk. Sebab bila makan kenyang, dia akan naik dia punya udara untuk akan menutupi otak kita. Nah, dan kita akan tidur. Dan setengah daripadanya memada dengan sedikit daripada harta dunia. Jadi apa dia lagi antara kebaikan daripada tidak kenyang ni, kita pun tak perlu nak banyak-banyak duit. Nampak? Untuk nak makan saja kadang-kadang nak kena fikir tak makan tu saja, nak kena fikir duit. Itu tidak. Sebab tu sebahagian masyaikh ajar pada kita, apa ni, Syekh Yusri dia ajar, dia kata kalau boleh ajak anak-anak kita seminggu sekali itu makan makanan yang biasa. Makan roti. Jangan makan nasi hari itu, makan roti. Mokpok kali makan roti. Dia dah lah, kat anak dia turun makan roti, bini suruh makan roti, dia keluar patut. Dia keluar, dia cari restoran tani. Kau belah insan dia, hantam seorang dia. Macam lah. Sekali dengan dia lah, makan roti juga. Makan roti, dia anak tanya, mana nasi tadi? Tak, hari ni tak ada nasi, hari ni roti. Ini untuk biasakan dia dengan kebiasaan benda yang biasa dia makan, benda kecil-kecil, benda yang biasa-biasa. Faham? Makan ubi kentang abu banyak-banyak, lepas tu tambah apa ni, minyak zaitun, lepas tu try makan. Melugai. Saya try dah makan dengan Syekh Mukhtar Al-Jazairi, dah balik ke Jazair. Saya ngaji dengan dia kitab Nahu Qatrun Nada, dengan apa ni, kitab Arba'in Nawawiyah, Jami' Tirmizi, banyak juga beberapa kitab. Dia ada yang habis, dia tak habis. Penuh akid. Dia dah balik dah. Saya mengaji dengan dia tu 2006 dulu. 2006-2007 balik lama. Jadi Syekh Mukhtar Jazairi ni, ada hari dia nak balik tu, dia panggil saya pergi rumah dia. Saya pun pergi rumah dia. Dia kata, ada makanan sikit, Muhammad, kita makan sama-sama. Dia rebus buah. Dia rebus apa ni? Apa ni, ubi kentang. Seperiuk. Dia rebus kali dengan kulit-kulit ni. Dia kulit kali dia rebus. Lepas tu, buka kulit. Ubah kulit tu, pada masak tu. So dia ambil minyak zaitun, dia tuang. Makan ini apa ni? Dia tak kata apa, Syekh buat kan. Saya pun tuang. Lepas tu, bagi cemca saya tu, cemca kat dia tu. Lepas tu, cerak makan.
Saya nak melukai kan. Habiskan Muhammad, habis. Ni, satu periuk mu. Apa habis macam mana? Makan juga Syekh suruh. Sampai nak keluar balik. Lepas tu Syekh ambil pula minyak zaitun minum. Saya tanya untuk ni. Untuk apa? Untuk tekak. Minum macam minum ayak sweats. Makan. Macam ni jenis tu dia makan. Orang Jazair. Saya tak faham. Dari makan lah 2-3 biji lepas tu saya tak faham. Baik. Mana tahu? Dan ada pun kenyang itu maka ada padanya beberapa kebinasaan. Pertama, ketiadaan sedar mengerjakan ibadah. Lawan balik tadi. Kedua, menambah keinginan nafsu. Ketiga, ketiadaan kasihan akan yang miskin. Allah. Sebab tu kadang-kadang kita beli makanan di tepi-tepi jalan, ada orang miskin yang minta duit kepada kita. Janganlah tak bagi. Kalau boleh bagi. Sebab kita dah waqaf dalam hati dia pada waktu tersebut, kita dah makan pada waktu itu. Nampak tak? Kalau hatta para imam mengajar kepada kita. Ni Imam Abdul Wahab Sya'rani disebut dalam Lawaqih Al-Anwar. Hatta kalau beli buah, kata beliau, beli buah kita bawa balik ke rumah. Dan kita tahu jiran kita ada anak di rumah. Dan kalaulah kita tahu kata jiran kita nampak kita bawa balik buah pada ketika tersebut, adalah satu benda yang tidak elok kalau kita tidak hantar sebahagian buah tadi kepada tuan rumah, jiran kita. Sampai macam tu sekali. Dan sebab tu sebahagian masyayikh, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, dia tidak benarkan anak dia makan buah di depan orang ramai. Dalam rumah makan buah. Jangan bawa buah ke rumah waktu tengah main. Sebab apa? Sebab takut nanti kamu akan bagi makan buat budak-budak. Dia akan, barang tu dia punya, maka dia takkan bagi ke orang lain. Maka takut ada anak orang miskin yang tengok buah tersebut, dia akan teringin tapi dia tak boleh nak makan. Macam tu sekali ulama ajar kepada anak-anak mereka sejak pada kecil. Sebab tu kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, kalau nak balik juga dan kita tidak ada kekurangan menaikkan buah tu, kita nak bagi ke anak dan isteri kita, sembunyikan buah tersebut masuk dalam. Jangan masuk tu dia bawa gitu. Jangan. Sembunyi. Tengok lu ada tak daripada masuk. Bukan kena duit tak ada. Kalau ada duit, beli sebahagian, beli sikit, hantar kepada jiran. Kita tahu jiran kita tu ada anak yang dia bila tengok budak-budak ni, bila tengok benda-benda macam tu, dia teringin. Sebab tu Nabi SAW bila datang yang buah baru, bila datang bawa main kepada Nabi, bila Nabi doakan buah tersebut, Allahumma barik di Madinatina wa li thimarina, ya, Nabi doakan dalam Syama'il ada doa tersebut. Bila Nabi doakan tersebut, Nabi buat apa pula? Tempat makanan dibawa, buah dibawa, Nabi akan panggil budak-budak. Budak-budak tu Nabi akan panggil dan Nabi akan bahagi kepada budak-budak dulu. Sebab apa? Sebab ainu at-tifl, mata budak ni waqa'a ala hadha at-ta'am awwalan. Dia akan, mata dia akan tengok kepada makanan tu dulu daripada orang lain. Sebab tu dalam bab mulakan makan, dimulakan budak dulu. Nampak tak? Lepas tu kalau kita nak makan satu talam, ada tok guru, ada alim ulama dalam talam ni, tapi ada budak seorang. Tangan siapa kita nak basuh dulu? Tangan budak tu dulu. Kenapa? Karena budak dia akan sentuh dulu. Yang kedua, tangan budak lebih kotor daripada tangan orang lain. Sebab budak tu mungkin dia korek tak hidung kan sebelum, korek tak gigi dia kan, dia boleh bumbung dia boleh jadi. Lepas tu siapa lepas tu sentuh makanan tersebut. Lepas tu basuh tangan dia dulu sebelum tangan orang lain. Karena dia akan sentuh makanan. Dan lepas tu bila dah habis makan, barulah basuh tangan siapa dulu. Bila dah habis semua, basuh tangan Syekh. Tanganlah basuh tangan Syekh. Tapi bila dah tak makan, basuh tangan budak. Nampak ulama ajar tu lah fiqh aulawiyah. Tu fiqh aulawiyah dibincang oleh ulama, antara fiqh aulawiyah. Ni. Tahu tengok sikit lagi. Habis. Cukup dah. Ni nak habis dah ni sebenarnya. Tapi tak apalah, buat macam mana. Kita apa ni? Kita pegang dengan janji lah. Nanti pukul 11 kalau ada orang ada masalah nak balik ke semua ni. Sudah ada ruang sejam untuk kita nak balik di sembahyang Jumaat. Baik, kita berhenti tak mana ni? Pada bersarahan maka ia sebab bagi kasih belas akan orang miskin. Mana? Dia ketiga, tiada kasihan akan yang miskin. Baca sikit gitu. Kerana apabila ia kenyang, nescaya menyangka ia akan sekalian manusia semuanya kenyang, bersalahan lapar. Maka ia sebab bagi kasihan belas akan orang miskin. Sebab itu sebabnya. Sebab itu Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu
dia tidak akan makan makanan yang sedap-sedap, melainkan dia akan fikir tentang masyarakat dan rakyat dia pada waktu itu. Jadi nak makan, dia kata, adakah rakyat aku makan makanan yang sebegini? Sebab tu dia biasakan makan dengan makanan yang sangat biasa. Roti cicah dengan minyak zaitun. Satu dia. Ataupun dengan za'atar. Dah beli za'atar. Za'atar ada jual di ni. Saya pun tak try lagi, baru nak try. Beli za'atar di di pasar raya dalam paket tu. Za'atar tu bubur dalam piring. Kemudian bubur minyak zaitun satu piring. Ambil roti, cicah minyak zaitun, cicah za'atar, dalam mulut. Menyarak makan macam tu. Try tengok macam mana nak rasa apa. Alam saya pun tak tahu. So saya tanya dekat Syekh Daniel. Ini yang mari baru-baru ni. Jadi saya tanya dia makan macam mana dia? Dia kata senang dia makan. Cicah minyak zaitun, cicah za'atar, boleh. Oh macam tu jawapannya makan. Try dia kata kena makan makanan ni, makanan kesihatan. Sebab minyak zaitun sihat, za'atar pun orang panggil apa? Benda yang baik untuk kesihatan. Dia macam daun-daun. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung kepada buruknya makan ni kenapa, dan kita akan sambung sampai ke seterusnya insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pengumuman sikit, esok insya-Allah majlis bersama dengan Syekh Ali Saleh di Ruak Jawi hari Sabtu bermula pukul 10 pagi. InsyaAllah esok pagi pukul 10. Sebab kita mulakan awal kerana Syekh nak habis majlis turun ke Azhar. Ada kelas di Azhar Pak. Di Azhar lepas Zuhur. Jadi kita akan buat pukul 10 pagi. Start awal 10 pagi tu akan start kan. Maksud lagi. Jadi jangan lewatlah, tak sempat. Yang kedua, majlis khatam kitab Taqrirat Saniyah bersama Syekh Ahmad Mamduh Hafizahullah, yang saya baca dah 5 majlis. Kemudian Syekh akan main khatam kitab tersebut pada hari Isnin insya-Allah pukul 8.30 malam. 8.30 malam di Ruak Jawi. Baca Taqrirat Saniyah fi hali al-fadhi manzumat al-Baiquniyah. Saya jemput sekali lah dengan Datuk Duta Datin hadir sekali di Ruak Jawi, kitab Mustalah Hadis. Kata ulama, barakatul majlis fi akhirih. Berkat majlis itu pada akhir majlis. Tak boleh main berdawai, main pada akhir pun tak apa. InsyaAllah khair. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.